jugalah. Tapi yang ini, Tapi makanan jangan buat makanan main-main. kena ada lah. Makan memang tak boleh buat main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali kita dalam episod khas kali ini di Cuba Komen, iaitu perbincangan kita sebelum belanjawan yang akan dibentang pada pukul 3 petang Jumaat ini. So hari ini saya bersama dengan dua panel jejaka kacak sahabat saya dan juga kita punya Ratu Hijabista, siapa masih ingat. So hari ini kita ada Cik Irhan. Sila perkenalkan diri Cik Irhan sikit. Hai, nama saya Irhan. Saya dari Kotak Sakti. Saya seorang analis. Dan juga Cik Irhan hari ini dia bantu saya lah untuk terangkan sikit dari segi perspektif ekonomi dan boleh, sebagainya. Boleh Cik Irhan. Lepas tu saya perkenalkan kita punya saudari manis iaitu Melia. So sila kenalkan diri Melia. Hai, saya Syamlan Nur Azizi dari rasanya aktif lah kot belia yang aktif dalam komuniti setempat. Ya, itu saja. Okay, so hari ni kita dah bincang satu tajuk yang saya rasa mungkin tengah panas sekarang, tengah orang dekat TikTok ke, dekat social media, semua cakap pasal benda yang sama, iaitu barang naik atau barang hilang. So kita nak kaitkan apa belanjawan boleh buat dengan isu barang naik dan barang hilang ni. Okay, so kita masuk dulu first segment kita yang pertama, iaitu komen netizen. So kalau kita tengok dekat social media, dekat TikTok sekarang, dekat Facebook, dekat Twitter, semua platform, semua orang cerita pasal isu barang naik. Kalau barang tak naik pun, orang cerita pasal isu barang hilang. Beras tak ada, kadang telur tak ada dan sebagainya. So, rasa-rasanya belanjawan kali ni agak-agak dia boleh settle ke isu ni. Mungkin ada yang boleh bagi pendapat macam mana? Cik Irhan mungkin? Mungkin saya start dulu lah. Kalau kita lihat telur, beras, ini semua adalah barang-barang yang kita guna hari-hari. Kita keperluan sebab dia barang makanan kan. Betul. So, bila barang itu kita katakan dia sebagai barang keperluan asas, dia nak tak nak, dia kena ada. Satu, kita kena tahu kita ada akses kepada barang-barang seperti tersebut dan dia affordable. Dia mampu milik, mampu dibeli oleh semua orang. Yang ni dua benda yang selalunya kita katakanlah pasal sebab barang-barang ni. Barang makanan tu yang lebih penting. So Betul. bila barang makanan hilang je, automatik orang akan cakna. Kalau barang lain hilang, tak ada masalah. Barang lain hilang pun, kereta hilang ke, telefon hilang ke, kita menjerit jugalah. Tapi yang ini, tapi makanan jangan buat main-main. makanan kena ada lah. Makan memang tak boleh buat main-main. Makanan sebab telur ni barang yang protein yang paling murah. Kedua ialah ayam. Lepas tu beras sebab kita nak makan lah beras. Kita ni orang Asia kan. Kita tak makan beras 2 hari kita macam gigil. Betul. So antara banyak juga benda yang ditermakan sebagai keperluan asas seperti gula, macam minyak sawit. Dan barang-barang ni kebanyakannya memang ada kawalan harga, ada jumlah-jumlah yang perlu dikeluarkan oleh pengeluar tempatan dan productionnya juga dikawal dan diselia oleh government lah. Maksudnya barang-barang yang kita keperluan asas lah, makanan lah, macam tadi kita cakap beras, telur, minyak masak, gula, mungkin tepung sikit. So selama ni sebenarnya barang-barang ni memang harga di negara kita lebih murah berbanding dengan harga asal lah, Encik Irhan. Betul. Ada banyak benda yang lebih murah lah. Sebab kita punya negara ni kita punya perjanjian kerajaan dengan rakyat ni dia pelik sikit. Sebab dia kata, kerajaan selalu kata aku akan jaga rakyat. Betul. Dia selalu tak kisahlah kerajaan apa pun, bila naik dia akan cakap aku akan protect rakyat. Betul. So antara cara-cara government ni protect rakyat ialah dia kata ada subsidi, ada janji-janji seperti bantuan, minimum wage, pendidikan yang murah ataupun hampir percuma, kesihatan yang hampir percuma. So betul. Benda-benda macam ni memang tambahlah bebanan ke kerajaan untuk kerajaan tu sebab kita banyak spend balik dalam. Betul juga kalau kita tengok Malaysia ni almost everything, almost lah, kita tak cakap cuma, tapi almost everything tu affordable. Betul. Maksudnya access, macam kalau kesihatan, kita kerja orang kampung sekalipun dia boleh afford benda tu. Maksudnya kalau you tengok negara certain country macam
Kalau you petani nak pergi hospital pun susah, betul kan? Ya. Tapi Malaysia masih boleh lagi lah. And we don't know, maybe tak tahu tiba-tiba beban kerajaan meningkat. Adakah benda ni masih sustain, kita pun tak tahu lagi lah. Cuma sebelum tu kita pergi Melia sikit. Melia punya komen rasa pasal isu barang naik ataupun isu barang hilang ni. Kalau kita boleh salahkan orang, siapakah, sebab yelah kita marah, kita mesti ada someone tempat kita melepaskan kemarahan. Terus siapakah sepatutnya yang kita perlu marah? Adakah kita perlu marah Abang Mak Sabu? Atau kita perlu marah Jangan marah. siapa kita nak marah sekarang ni? Abang Mak Sabu saya. Contoh. Tapi betul lah macam Jazli kata, kita sebagai rakyat biasa ni of course akan ada satu punching bag yang kita nak punchkan untuk bagi tahu yang aku tengah marah ni, barang tengah naik, harga beras tengah mahal, sedangkan yelah minimum gaji dan juga kos kehidupan seharian tu makin meningkat. Jadi kalau perasan sebenarnya benda ni memang berlaku pun setiap tahun, tak kisahlah daripada mana-mana kerajaan pun akan ada isu yang sama, akan ada isu yang apa nama tu orang kata kita semula, sebab saya rasa benda ni memang adalah isu global. Di mana kalau kita tengok ada krisis ekonomi related, nilai mata wang related. So benda-benda ni bila related, benda-benda yang keperluan ni pun akan automatically related sekali dengan perkara yang berlaku dalam dunia ni. So kalaulah nak dikatakan punching bag, mungkinlah kita boleh highlightkan kepada pembekal-pembekal yang sememangnya dah dapat dah pun harga-harga yang murah daripada kita kat luar. Cuma kadang-kadang pembekal atau pemborong ni dia meletakkan harga yang tinggi untuk keuntungan masing-masing. Benda tu yang kadang-kadang kita nampak yang susah untuk kita tackle, sebab macam tadilah cakap ada kartel lah, ada benda-benda yang boleh nak meraihkan keuntungan ni, kita tak fikir rakyat di bawah ni. Macam tu. Kadang-kadang kita nampak benda yang itu. Betul. Yang kedua pula, bila rakyat ada social media dan lebih terbuka, mereka lebih suka untuk menyuarakan pendapat dekat social media. Directly. Sebab tu ada kadang-kala kita perasan anak-anak muda pun sekarang dah cakna tentang isu semasa bau beras hilang, beras makin naik harga dan sebagainya. So diorang punchingkan benda tu dekat social media. So kadang-kadang benda tu sebenarnya tak ada apa pun. Just kena ada proses, kena ada timing untuk pihak kerajaan selesaikan. Tetapi bila ada isu social media tanpa sepadan ni, so orang nampak macam benda ni besar sangat. So siapa lalu depan dia belasah. Dia belasah je. Sebab saya ingat ada satu isu ni tau, yang baru-baru ni kan Menteri Pendidikan Fadina dia bagi 70,000 satu sekolah untuk tandas. Ya, betul, tandas. Saya tengoklah dekat komen TikTok. Lepas tu dia cakap, tandas boleh buat tapi beras tak ada. So dia macam siapa-siapa je lalu depan dia akan marah juga. Main hentam je kan. Dia main hentam je pasal beras tak ada. Walaupun menteri tu tak ada kaitan jaga padi kan. Menteri tu elok je jaga tandas sekolah kan. Tapi sebabkan menteri juga kena juga isu beras macam tu lah. Kadang-kadang orang selalu tengok dia government ni sebagai satu bulatan yang besar atas kepala dia tau. Dia macam apa-apa government dah salah. So dia tak kisah. Macam kadang-kadang orang memang betul tak cakna siapa sebenarnya yang bertanggungjawab terhadap satu isu. Sebab yelah, macam kalau kita nak keep track semua benda, kita tahu siapa kat mana, apa kat mana, bila kita nak buat benda lain kan. Betul. Banyak lagi benda yang kita tahu, tapi sebagai rakyat biasa, kadang kita rasa macam ni lah dia orang government sebagai satu benda bulat di depan kepala kita. Betul. Yang kita selalu blame. Ya, betul. Padahal sebagai government ni kadang-kadang kita kena tengok macam-macam interest lah daripada pelbagai pihak. Sebab bila dah jadi government, kita kena tengok satu pasaran itu sebagai beberapa pemain. Katakan satu pasaran beras lah, for example kita nampak ada pembeli macam kita lah. Pembeli, ada pemborong, ada pengilang, ada pesawah, ada yang tukang import daripada beras keluar, ada yang tukang paket, ada yang tukang distribute. Ada regulation dalam satu market tu, seperti macam lembaga padi, institusi lah, lembaga padi. Lepas tu di bawah lembaga ada padi ni selalu kan? ada akta dia sendiri, ada regulation dia sendiri, ada prosedur dia sendiri. So sebagai satu government, kadang-kadang kita kena tengok dekat mana benda ni berlaku, yang ada loophole dekat mana, yang masalah tu dekat mana. Masalah tu dekat mana. Bukan kita salahkan the whole process. Kadang-kadang kita nampak macam bila benda tak ada, kita kadang-kadang kita cakap hypermarket tak letak barang dekat dalam gudang, atau dekat dalam kedai dia lah, ataupun gudang tak cukup. Yang ini banyak pihak yang sebelum sampai ke hypermarket tu ada banyak lagi pihak. Betul. So yang tu
selalunya bila government kata siasatan, kita yalah, tapi rakyat kena sentiasa menjerit lah. Menjerit. Itu memang Itu trademark dia. Rakyat kena sentiasa menjerit, baru orang terdengar. Macam tu lah. tak guna social media kot. Supaya bila yang pelaksana pun tidak leka dalam menyelesaikan masalah, dalam masa sama rakyat pun akan cakna lah dengan isu semasa. Maksudnya kadang-kadang rakyat ni ada beberapa golongan, ada T20, M40, B40 dan kebanyakan golongan-golongan terasa apa yang berlaku ni adalah M40 ke bawah. So kadang-kadang T20 ni tak perasan pun sebab dia orang cukup je semua benda. Betul. So bila ada jeritan-jeritan seperti mana yang Cik katakan tadi, so orang pun macam mungkin yang T20 ni pun akan aware sekali dan mungkin boleh push pada mana-mana pihak yang berkaitan. Betul. So maksudnya Melek, kalau mungkin di sisi lainnya kerajaan pun perlu lihat bahawa menjeritnya rakyat tak boleh diterjemahkan sebagai satu action politik. Maksudnya dia bila rakyat menjerit dekat kerajaan bukan maksud dia ni sokong pembangkang, tak. Mungkin itu memang dah kaedah zaman sekarang untuk kita menyampaikan message kepada kerajaan. Mungkin yang menjerit tu pun ada yang penyokong kerajaan, betul tak Cik Irhan? Yang action politik ni, menjerit ni memang action politik. Tapi dia bukanlah action political berpihak kepada mana-mana. partisan. Yes. Bukan partisan, betul, berpihak. Bukanlah action politik berpihak. Dia cuma menyatakan keengganan menerima kenyataan bahawa benda-benda tu tak ada dan kerajaan tak buat apa-apa. Selalu kita rasa macam tu lah. Walaupun kerajaan ni dia responsif. Generally kerajaan Indonesia ni responsif. Betul. Tapi mungkin lambat sikit lah. Lambat sikit lah. Itu biasa. Itu biasa. Rasanya kalau daripada side parti politik mana-mana pun yang mana memerintah kerajaan ataupun gabungan ataupun pembangkang sekalipun, dia tak boleh menyalahkan mana-mana rakyat yang bersuara. Because that is their right untuk bersuara dan apa yang mereka suarakan tu adalah apa yang mereka lalui dan mereka rasai. Contohnya kalau saya ada anak, saya tak cukup susu, saya akan bagi tahu pada mana-mana pihak kerana saya nak susu untuk anak saya sebab mungkin ada orang yang sama kat luar sana yang tak ada suara, nak bersuara benda yang sama tapi tak ada sokongan. So saya antara wakil kepada orang-orang ini. So mungkin daripada side parti politik ataupun kerajaan maupun pembangkang, they should aware dan should dengar. Untuk proses, inisiatif dan sebagainya tu kena lebih banyakkan lagi penerangan dan komunikasi. Kita gunakanlah apa yang sahaja yang ada dekat kita punya what we call that structure. Contohnya daripada penerangan, daripada social media kita, keep posting about ni semua. Janganlah pula kita lakukan salah satu video ataupun salah satu perkara yang lagi menaikkan amarah rakyat. So kena juga jaga sensitiviti rakyat kat luar sana sebab whatever it is, kita tak boleh nak salahkan 100% kepada rakyat yang bersuara. Menarik tu. Tapi sebab dia punya cerita tu, saya nak tanya satu soalan tambahan. Dua kawan-kawan saya yang hadir hari ni, setuju tak sekarang ni dia macam tengah trend bila ahli politik dia turun ke bawah ground and dia act sebagai dia rakyat, dia seolah-olah dia sebagai rakyat dan dia menjerit pula. Walaupun dia part of the government tapi dia duduk di bawah and dia menjerit kepada government. And yalah contoh ada certain YB kita yang turun pergi serbu kilang, ada yang turun pergi serbu Rohingya. Apa pendapat Melia dengan Irhan? Kalau ikut saya lah berdasarkan beberapa YB, kalau kena pada tempat, kena pada masa, kena pada isu, yes, go on. Sebab kita pun perlukan wakil-wakil rakyat ini untuk bersuara lebih lantang daripada rakyat. Sebab dia ada crowd. Betul. Crowd satu lagi dia ada power. Dia ada power. Maksudnya contohlah macam saya bercakap, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan menteri, saya bukan DUN, saya bukan YB. So kalau saya bercakap hanya setakat itu je lah. So orang di atas sama ada di mana-mana belakang pihak yang melakukan kerja yang tidak betul tu, dia akan rasa rakyat biasa je. So dia tak akan ambil tahu. Dia akan macam letak ke tepi saja. Tapi kalau YB personally yang buat ataupun dia memang lantang bersuara dan benda tu memang betul, bukannya sekadar nak tarik crowd ke, nak berdrama ke dan sebagainya. So of course lah orang di belakang ni akan cuak. Dia akan macam alamak, ada orang yang berautoriti, yang mempunyai power dah start untuk memperlihatkan kepesongan-pesongan yang berlaku. Macam tu. So ikut pada situasi lah. Ada juga beberapa YB ataupun saya tidak cakap siapa, ada juga beberapa orang yang berautoriti kadang-kadang melakukan itu hanya sekadar drama. So kita tak nak juga. Sebab rakyat pun tak seronok nak berdrama sentiasa. Penat. Sebab kita pun banyak isu kat rumah. Contoh siapa? Sadik ke? Tak nak mention lah siapa-siapa. Yang terkenal dekat social media banyak drama Sadik. Tak adalah bercakap siapa-siapa. Maksudnya siapa makan cili terasa pedasnya lah. Macam bagus, tu. sopan santun kita punya gadis hari ni. Cik Ira pula pendapat macam mana? Tak, saya lebih memandang wakil rakyat
ataupun MP ataupun ADUN, dia ada moral suasion lah untuk mendapat sokongan dalam isu-isu macam ni. Sebab dia dipilih oleh rakyat. Memang ada orang tanda pangkah dekat nama dia. Dan dalam satu kawasan tu nama yang dipangkah tu lebih, nama dia dipangkah lebih daripada orang lain. Ataupun yang paling banyak lah berbanding orang lain. So dia menang. Dan rakyat dah pilih dia sebagai satu wakil untuk satu kawasan untuk menyuarakan pandangan rakyat di tempat yang ada platform lah, maksudnya di Dewan Undangan Negeri ataupun di Parlimen. Tapi dia juga ada limitation lah, sebab dia tak boleh menggunakan kemenangan itu sebagai kuasa untuk jadi nama dia hero satu, jadi macam polis lah, macam penguat kuasa. Dia bukan penguat kuasa, dia pembuat undang-undang. So yang itu dia boleh highlight dekat atas. Dia boleh highlight dekat atas, dekat di parlimen ataupun di DUN, tapi dia tak boleh bertindak sebagai penguat kuasa lah. Tu saya rasa tak betul lah. Okey. So tu pandangan-pandangan yang kita tengok daripada apa yang berlaku dalam media sosial lah. Tu segmen kita yang pertama, komen netizen. So lepas ni baru kita masuk pula segmen kita yang kedua, agak berat sikit. Kita bagi segmen komen bijak. So sebelum tu kita take 5 dulu, nanti kita kembali semula. Hai, kembali kita di Cuba Komen dalam segmen kita yang kedua, iaitu kita panggil komen bijak. Sebab kali ni kita kena tunjuk bijak sikit lah. So kita kena tengok dari segi polisi, dari segi pentadbiran, apa yang kerajaan buat dan sebagainya. So Mel dan juga Tuan Irhan, so esok ataupun Jumaat kita akan ada Belanjawan 2024. So kita sekarang ni memang krisis macam-macam lah. Perang, krisis makanan, orang tak nak ekspor dan sebagainya, mata wang jatuh sebab US print money dan sebagainya. Jadi kalau kita bentang Belanjawan 2024 ni, adakah dengan Belanjawan 2024 ni akan menyelesaikan kurang, kalau mungkin tak banyak, sikit pun jadi untuk mengurangkan beban yang rakyat tanggung sekarang ni? So apa pendapat Cik Irhan dan Melia? Bila dulu kot? Ini adalah daripada pandangan seorang anak muda dan juga saya bukanlah pakar ekonomi ataupun strategis ke apa dalam membicarakan tentang belanjawan sebesar itu. Cuma bagi pendapat saya, kalau sekiranya belanjawan ini dilakukan dan dibentangkan kepada seluruh rakyat di seluruh Malaysia, kita akan tahu apa langkah yang akan dilakukan for the next 6 months. Rakyat ataupun negara sedang menuju ke mana. Dan dalam keadaan isu semasa yang sekarang tengah genting, contohnya isu beras, isu kadar kehidupan makin tinggi dan sebagainya, apa adalah inisiatif daripada kerajaan untuk rakyat pun sendiri meletakkan perancangan mereka. So daripada belanjawan ni taklah menyelesaikan semua, tetapi at least daripada rakyat sendiri boleh sama ada nak plus minus tentang kehidupan mereka sendiri. Dalam masa sama kerajaan pun akan membantu apa yang perlu melalui belanjawan tersebut. Dan untuk 6 bulan akan datang, apakah langkah terbaik for the next 6 months pula? Dalam masa setahun tu ada 12 bulan. So 6 bulan pertama apa? 6 bulan seterusnya apa? So dekat situlah saya rasa sedikit sebanyak boleh membantu dua-dua side. Win-win situation. Not only kerajaan rasa berat sangat beban nak settlekan semua masalah, tetapi rakyat juga perlu membantu kerajaan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang saya kira datang daripada rakyat juga. Itu pandangan saya lah. Contohnya kalau kita tengok isu kepada isu kepada gaji minimum contohnya. Rakyat memang desak untuk buat gaji minimum, untuk buat gaji minimum sampai ke 2,500. Dalam masa yang sama, kita tengok juga kepada golongan SME. Golongan SME, macam mana syarikat-syarikat kecil nak bayar mampu gaji ke tak nak bayar gaji tersebut. Dan dalam masa yang sama, kita tak boleh tengok kepada syarikat besar sahaja. Kita kena tengok bagaimana kelangsungan perniagaan tersebut. Contoh kita nampak orang buka company memang seronok. Betul. Tapi kos dalam company tu melebih cecah 100,000 ke atas. So macam mana nak bayar staff, nak bayar ini. Contohlah, itu adalah sekecil-kecil contoh yang boleh diberikan. So maksudnya kalau Jumaat ni bentang, so at least semua SME dah boleh plan. Contoh kalau lah ada peningkatan gaji minima, okay, this is my plan for next year.
Contohnya Boleh kalau ada inisiatif mungkin apa yang boleh dilakukan. dulu kita ada bantuan untuk pelajar yang masuk Intern, sekolah. betul. Pelajar intern. So diorang dah play okay next year mungkin ada kurang sikit bebanan. So planning daripada belanjawan tu adalah sangat perlu sebab seluruh daripada rakyat Malaysia ni bertanggungjawab untuk menyelesaikan dan memberikan sumbangan juga terhadap kepada perkembangan ekonomi negara. Betul. Okay, so maksudnya belanjawan ni sebenarnya penting lah kan? Of Patutnya course, penting. each and every rakyat kita kena dengar dan kena ambil tahu supaya they can do a planning. Sebab kadang macam kerajaan dia ada bagi peruntukan dalam bentuk grant tau. Ya. Macam contoh saya selalu dengar grant agropreneur muda, ada grant perniagaan, especially untuk orang muda yang banyak tidak di-apply. Maksudnya contoh kalau kerajaan dah spend bajet 50 juta tapi ujung tahun ada lagi 20 juta yang tak dipakai. Sebab apa? Sebab rakyat tak tahu benda tu. So saya rasa mungkin we need to start a new culture. Every belanjawan kita semua orang kena duduk dalam TV macam kita tunggu pengumuman raya. So at least kita dah take note, okay ni aku boleh apply, okay ni ada inisiatif ni, and then for next year then we can plan our kehidupan tu lah. Kan? So Cik Irhan macam mana? Saya memang kita tiap tahun duduk depan TV lah, tengok Sebab Cik Irhan ekonomis kan? sebab satu mungkin saya professionally sebelum ni saya bekerja sebagai seorang economic analyst sampai 2014 2015 macam tu. Lepas tu saya macam-macam lah kerja saya buat. Tapi sebab disiplin tu dah ada kan. Tiap tahun memang kita akan duduk lah depan depan TV untuk tengok pengumuman ataupun belanjawan. dekat internet lah sekarang kan. Kita dah duduk depan TV, ada phone dan sebagainya. Kita dengar jugalah Perdana Menteri cakap apa bila masa belanjawan. Ada 2-3 benda yang kita rasa sebagai seorang profesional, kita rasa yang kita track lah. Satu ialah apa jadi dekat kita punya tax. Ada cukup potongan cukai tak? Apa benda-benda yang kita dapat. Kita selalu what's in it for me kan. Saya ingat Cik Irhan sebab dulu sebelum saya kena membayar cukai, saya tak pernah tengok belanjawan. Kan? Tapi bila saya start kerja yang saya dah kena bayar cukai, and then I will wait for belanjawan, tengok ada pemotongan cukai ke tak. Kat mana aku boleh dapat pemotongan cukai. Okey, faham. Sekarang saya faham kenapa orang yang membayar cukai akan tengok belanjawan. Kita bayar cukai ni dia macam dulu dekat US dia bergaduh dengan Britain kan sebab dia dia ada tea party bottle tea party kan. Dia macam no taxation without representation kan. Kita bila dah percaya cukai kita akan macam duit aku gimana? Tu dia jadi tanggungjawab sosial tu lagi tinggi lah, lagi aware. Tu salah satu apa yang saya juga rasa tiap tahun kita akan buat benda tu lah. Dengar apa benda yang saya dengar, tax, apa jenis subsidi yang kita dapat, adakah perubahan harga minyak, adakah perubahan harga beras, gula, rokok, kereta. Satu yang ini rakyat tengok lah berapa murah excess duty sebagainya, ataupun harga minyak, apa assumption harga minyak akan datang. Adakah kita akan tambat ataupun kita subsidikan, betul? Satu excitement masa PM Najib dulu ialah BRIM. Oi, semua orang tunggu ada kenaikan ke tak? Ada kenaikan ke tak? Ketunggu bila dapat. Bulan 12 dapat, bulan 1 dapat. Yes. Beratur. Betul. Itu sebab masa tu dia ada satu masa negara ni cuba menggunakan cash transfer sebagai salah satu cara untuk boost ekonomi. Satu boost ekonomi, satu lagi jaga keadilan sosial. Macam cash transfer kan, dia kurangkan subsidi minyak tapi dia ada buat cash transfer. Proses tu berlaku selama saya rasa dekat 10-15 tahun juga. Katakan tahun 2008 ataupun 2007, masa tu saya ingat lagi, saya masih bekerja dekat Khazanah. Ada usaha untuk naikkan harga. Masa ni PM4 lah. Kita naikkan kita sebagai satu negara naikkan harga daripada RM1 lebih jadi macam RM2 lebih kan. Ingat tak? Lepas tu semua orang terbalik meja. Betul. Tapi masa tu sebab harga minyak dah terlampau naik. So bila buat macam tu kita dah tak ada kita cuba cara untuk cash transfer. Maksudnya masa tu dia basic lah. Siapa ada lesen bukan lesen mandu,
road tax. Road tax. Dia cash transfer lalu road tax. Oh, okay. Lepas tu kita tak ada semua orang cash transfer Tak ada road sebab tax. masa tu kita orang lesen pun tak boleh nak apply lagi. Betul. So tak orang tahu je lah. Kalau Tak ambil tahu lah. kereta dia besar, dia dapat juga. Kereta aku kecil dapat sikit. Aku drive motor sikit je. So macam mana? Apakah keadaan sosial dekat sini berlaku? So zaman tu pun bukan zaman lah, tak ada lama sangat pada saya 2018 tu, 2008 tu macam saya umur 28 kan. So saya ingat macam dekat lah, tapi sekarang ni saya dah umur 40 lebih. So saya 15 tahun dah sebenarnya negara ni usaha dalam cerita-cerita apa cash Maksudnya transfer kita ni. mencari model yang terbaik Betul. untuk menyeimbangkan subsidi kerajaan tu supaya kena kepada orang yang tepat. Okay, so maksudnya it's a very long process. Negara ni dia of course lah ada cerita YMDB lah sebagainya, tapi dia ada satu usaha, ada undercurrent yang berlaku untuk make sure kita macam awal tadi saya cakap, negara ni dia selalu macam kerajaan, bila mana kerajaan menang dia akan jaga rakyat dia. Betul. This is macam kitanya social compact lah. Yelah, of course dia tak nak kalah kan dalam Of pilihan course raya. dia tak nak kalah ke, tapi apa-apa pun So dia bertukar, kena make sure nampak dia macam menjaga rakyat dan dia kena usaha Betul. untuk ke arah tu. So itulah benda-benda long term economic planning yang berlaku lah sebenarnya dalam negara ni. Selain daripada harga minyak semua masih terjaga walaupun ada jam sikit-sikit ataupun ada isu kecil-kecil, tapi in general dia bukan macam kita sengaja buat. Kita lebih kepada negara-negara pengeksport terbesar dalam dunia yang naik harga sebab dia kata aku tak cukup. So terpaksa kita bukan betul kita naik sikit. Kita bukan tak ada beras. Kita ada beras. Cuma beras yang yang harga ada paling di murah, pasaran tu harganya mahal. harganya jadi mahal sikit sebab yang paling murah tu dia hilang. Dia hilang. Tak tahu gimana. Aduh, sorok kot. Yang jumpa itu dekat Kedah. Ada jumpa. Ada kilang 180. 180. Tapi ada juga yang ni, yang si MB Kedah sekarang dia kata ni kes lama. Yes. So kita tak sure lah yang mana Yang macam mana mana. kebenarannya. Betul. Melia, rasa macam mana? Rasa yang mana? Beras tu? Beras tu. Kita bagilah MB Kedah Selesaikan kan? Takut kita komen nanti dia menjerit lagi. Betul. Dia dah kuat menjerit. Satu lagi benda-benda macam ni pun macam saya kata, kita yang rakyat pun sebenarnya kalau kita baca sekadar news sahaja yang ada dekat tu, itu je yang kita tahu. Tapi prosesnya tu macam Tuan Irhan kata tadi lama panjang, kita pun tak tahu apa yang berlaku di sebaliknya. Tuan Irhan. Okay. So even I think the government right now, kerajaan sekarang pun try the best untuk mengimbangkan. Macam kita punya subsidi, kalau kita compare kan, mungkin dari segi subsidi, tahun 2020 during COVID belanjawan kita untuk subsidi rakyat hanya 24 bilion setahun. Tapi tahun 2023 is less than 3 years, less than 4 years, daripada 24 bilion, tahun ini kita dalam belanjawan telah letakkan 58 bilion. It's almost dah double lah. Double dia punya value dari segi walaupun tempoh 3-4 tahun. Hanya untuk subsidi. Sebab yalah sekarang elektrik naik, tenaga naik, kita tengok minyak naik, lepas tu bahan-bahan makanan yang which is kita punya self-sufficiency rate, SSR kita masih rendah. Maksudnya makanan kita masih bergantung dengan negara luar right now. Lepas tu bila kita bergantung dengan negara luar, isu inflasi, isu tukaran mata wang pula bermasalah, so jadi harga barang meningkat. Dan itu efek yang saya rasa bukan saja di Malaysia, satu dunia. Even our inflation rate even better lah compared to the other country. Kita dalam range 3 to 5% punya inflation rate compared to other country yang ada yang sampai double digit. So saya rasa kita masih lagi on track. Cuma mungkin dalam belanjawan next year ni, kita nak tengok macam mana kita nak restructure balik ekonomi. Dan what is the best part is, pada saya ini adalah belanjawan pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim as PMX. Sebab kalau sebelum ni belanjawan yang beliau bentang tahun lepas adalah belanjawan yang disambung daripada zaman Ismail Sabri. Betul. So dia bentang ada amendment sedikit. So dari segi complexity of the budget, dari segi apa tumpuan bajet tu, mungkin saya agak tertarik untuk tengok apa yang PMX akan bentang Jumaat ni, sama ada bagaimana kita nak selesaikan isu subsidi yang terlalu besar. Beban subsidi kita hampir 80 bilion satu tahun. Dan beban mungkin yang KJ cakap baru-baru ni, beban
kos operasi kita yang sangat besar. Which is kalau belanjawan tahun lepas kita punya belanjawan around 386 juta, 200 juta lebih digunakan untuk operasi. Hanya 99 bilion, juta, bukan juta, bilion. Tahun lepas 386 bilion bajet 2023. Tahun ni punya bajet 200 billion is for operation, untuk belanja mengurus. Selebihnya hanya 99 bilion saja belanja pembangunan. So mungkin itu antara benda yang kita nak tengok pada belanjawan kali ini. So kalau pada pandangan Melia dan juga Encik Irhan, beban kita semakin meningkat. Sebab apa? Sebab harga pasaran tinggi tapi kerajaan masih subsidi. Contoh mudah, kita tengok beras, harga pasaran sekarang sampai RM50. Tapi beras super special tempatan, walaupun stok tak banyak, SST tu, dia masih lagi RM26. So berapa banyak beza dia? Almost half kerajaan subsidikan. So maksudnya belanja subsidi meningkat, at the same time kita punya pendapatan makin menurun, cukai. Kalau GEG dilaksanakan, cukai kita daripada rokok akan berkurangan. Kita before this kita dah tak ada GST. So 40 billion pendapatan kita dah tak ada. Dan ada pengecualian cukai yang dikenakan. So adakah negara kita masih lagi mampu menampung segala masalah-masalah ni, Cik Irhan? Soalan senang bagi kat saya, soalan susah bagi kat Melia. Saya pening juga. Saya ingat satu, sebagai saya ambil take a step back kan, cerita pasal belanjawan negara. Belanjawan negara ni memang kita tiap-tiap tahun kita dah tahulah sebenarnya generally apa yang akan dibentangkan. Sebab dia lebih kurang dia tak jauh beza tiap-tiap tahun. Cuma kita nampak ada kenaikan minyak, harga minyak dah naik. Sekarang dalam $85 US dollars lah. Masa COVID dulu, masa awal-awal, saya ingat lagi harga masa tu dekat nak $30, $20. Kita sebagai satu negara, kita tak ada pendapatan. Sebab pendapatan kita kebanyakan ada banyak pendapatan kita yang datang daripada oil and gas. Yes. Daripada Petronas terutamanya lah. Jadi masa tu bila oil price rendah, memang subsidi bil kita rendah. Tapi kita kena ingat masa tu orang oil and gas kena buang kerja, KLCC kosong, banyak isu-isu pendapatan berlaku dekat masa itulah. So kita kena ingat masa tu macam dia kerja oil and gas apa semua, lepas tu dia eventually terpaksa bawa Grab lah. Masa COVID ni banyak kita dengar cerita-cerita tu. Sebab itu dia. Bila oil price ni jatuh, sebab kita negara yang pengeluar. So of course kita impact. Memanglah kita rasa macam happy harga minyak rendah, tapi at the same time pendapatan kita kurang. Pendapatan kita kurang. Orang yang tak ada bekerja pun kurang. So saya lebih suka harga minyak tinggi. Harga minyak tinggi, ada beberapa cara kita manage lah benda ni. Seumpamanya kita make sure ada cash transfer. Kita revise harga kita punya harga minyak di pump. Kita naikkan sikit untuk make sure kegiatan ekonomi dapat di-generate lagi. I think that's what PMX selalu sebut tentang subsidi bersasar yang dia cuba bawa. Sebab saya dah pernah lalui zaman yang naik sampai RM20 kan. Yes. So saya rasa macam it's not that bad lah. Is it doable? It's doable. Sebab negara ni kita dah mula ada social safety net yang proper lah. Kita ada kita ada cara-cara untuk cash transfer. Yes. Kita dah ada cara-cara untuk kalau diberhentikan kerja. Ada social papasan. So yang ini akan kata orang jatuh, dia tak jatuh terduduk. Kena buat kerja ada 6 bulan gaji. So benda macam ni kita dah institute. So bila kita dah institute over how many years? 15 years, 20 years. Kita dah boleh adjust negara kita punya cara untuk allocate resources. So bila kita adjust macam ni, kita rasa inilah sebenarnya how we restructure the economy. Dia bukan restructure economy hari ni Anwar jadi Perdana Menteri, esok kita restructure economy, tak. Dia mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk restructure economy. Betul. Sebab this is not only the structure, but it must be implemented and become a culture toward the nation.
inilah culture kita ni. Tak boleh bergantung lagi pada subsidi, tak boleh lagi benda-benda macam ni lah. Supaya then dia jadi perkembangan ekonomi yang lebih sihat. Melia, komen? Kalau kita mention tentang tidak boleh menerima lagi bantuan, saya yakin dan pasti rakyat kat luar sana akan menjerit sekuat hati mereka. Sebab mereka dah terlalu depend on bantuan. Kalau tak ada, even dulu pun kita ada satu, saya tak ingat lah daripada satu zaman kerajaan itu, kita potong sikit bantuan sebab kita masa tu memang sangat-sangat memerlukan duit kita lebih kepada benda lain. Rakyat marah. Rakyat rasa macam ini adalah satu penindasan dan sebagainya. Sedangkan saya sendiri agree on certain part yang Mahathir pernah cerita. Kadang-kadang memang betul rakyat Malaysia ni banyak bergantung dengan subsidi sampai tak kita kadang-kadang rasa the only one yang kita dapat adalah from the subsidi itself. Itu sahaja kita bergantung. Kalau kita rasa kita ada duit, kita akan rasa tak apa, bantuan ada. Bukanlah kita ni jadi macam penggerak kepada sesuatu yang benda yang kita mungkin boleh buat lebih baik. So betul macam kata tadi Jazli, mungkin selepas ini kita doakanlah belanjawan yang ada ni bukan semata-mata taburan kepada rakyat Malaysia, tetapi satu benda yang membentuk rakyat Malaysia ni untuk menjadi satu culture dan budaya. Contohnya, kalau kita perasan dulunya kita ni selalu dapat BRIM ke, tak kisahlah BSH ke, Madani punya bantuan ke. Tak kisahlah. Tapi it's also the same kan. Kita always mengharapkan benda tu dinaikkan. Kalau contoh dulu dapat 1,200, kita akan naiklah sampai 2,000, naiklah ini semua. Why not? Benda tu mungkin kita cuba buat, okay, ini adalah sampingan saja untuk bantu sedikit apa yang perlu. Tetapi yang selebihnya tu aku kena sendiri gerakkan apa yang patut. Contohnya ada macam tadi geran yang diberikan. Sahutlah cabaran itu. Contohnya ada geran buat perniagaan. Yes, buat perniagaan banyak sebenarnya. Ambil apa training-training betul, TVET yang kerja bagi upskill, semua banyak. And then dalam masa yang sama, dia bukanlah sekadar membantu kepada warga yang dewasa saja. Anak muda, yang kelompok sekolah menengah, yang universiti, yang baru nak naik career, baru nak belajar. Kita ada macam-macam training dan sebagainya. Kita kena sahut benda tu dan jadikan budaya. So maksudnya ayat dia adalah sahut dan jadikan budaya, di mana for the next kita dah tak fokus on bantuan dah. Berapa BRIM nak diberikan, berapa BSH nak diberikan, berapa Madani whatever lah nama dia nak diberikan, compare tu apa sebenarnya bantuan ataupun what we call that geran yang aku dapat untuk aku bagi yang terbaik. Even I think geran tu jauh lebih tinggi daripada bantuan cash transfer yang kerajaan bagi. Macam agro pemuda 20,000, 50,000 boleh dapat untuk you start a new something kan. Yes. And then it becomes sustain. Betul. You dapat and pendapatan. then you pula sebenarnya boleh cipta peluang pekerjaan kepada orang luar. So itu sebenarnya the circle itself yang ekonomi. Menarik mungkin lah. Orang lain saya agak tertarik dengan apa yang Melia cakap. Maksudnya in this point of view, kita kena lihat bahawa belanjawan kita perlu educate rakyat. It's not only on relying towards the government. It's okay. Itu tanggungjawab kerajaan. Tanggungjawab kerajaan. Kerajaan memang tetap akan bagi. Cuma kita kena educate juga rakyat bahawa kita tak boleh rely saja pada bantuan macam ni. Sebab bantuan macam ni tetap akan ada. Tetapi kita jadikan bantuan ni top up kepada kita punya duit yang kita punya sendiri. Analogi dia mudah. Kita ada mak bapak kita masing-masing, which is dari kecil sampailah ke besar, umur ke 26 pun. Contoh macam saya umur 26, mak ayah saya still lagi bagi duit untuk top up beberapa perkara yang perlu. Tetapi dalam masa-masa setentan, mungkin umur ke 22, 23 kita dah habis belajar, kita dah start nak bekerja sendiri, kita dah start nak pegang duit sendiri untuk beli keperluan kita. Kereta, rumah contohnya, ataupun apa-apa yang kita mahukan. So takkanlah kita hanya mengharap daripada mak ayah kita sehinggalah umur kita ke 98 tahun pun. So at the end of the day, ada satu fasa tu kita kena stop. This is the thing that kita kena buat untuk, yelah, the next tu kita nak bina keluarga, kita nak ada my own family, our own family dan sebagainya. So tak kita nak mengharapkan duit mak ayah kita juga. I think that what PMX try to do bila dia sebut pasal dia akan menghapuskan dia punya target adalah sifar miskin tegar. So miskin tegar ni, untuk you sifarkan miskin tegar, pandangan saya lah, my personal view, untuk you hapuskan miskin tegar, it's not only dengan cash transfer only. Cash transfer tu kita tetap kena bagi sebab during time tu hard time dia. Dia tengah susah. Betul. Dia memang sometimes dia memang duit untuk keperluan harian dia pun dia tak ada. So kerajaan bantu. But at the same time we need to set a culture yang diorang ni walaupun dia masih lagi kita bantu dengan duit, tapi kita kena improve dia punya life. Kita kena empower dia supaya one day dia sendiri boleh berdikari tanpa perlu mengharap apa-apa bantuan. Sebab apa? Sebab dia dah
pendapatan dia dah cukup baik. Yes. So kita kena bantu dia untuk tingkatkan pendapatan. Yang I think what we can see in IPR, right, bahawa Rafizi Ramli Ya, betul. inisiatif Mesin pendapatan rakyat. bergedang, And bergedang, why betul. I'm honestly, even before this I'm not so happy with Rafizi Ramli. Even he blocked me in Twitter. So but saya puji apa yang dia buat IPR. Why? I come from keluarga miskin Tegar during my childhood. Saya membesar. Jadi abang saya tidak berpeluang seperti saya untuk sambung belajar lebih tinggi dia. So dia ambil technical. Dia ambil technical school. And then now dia duduk kampung buat pertanian. And what good about IPR, bila saya tengok pengumuman belanjawan tahun lepas, IPR, and then saya try to do a Google, saya jumpa that platform, saya daftarkan untuk abang saya. Untuk IPR bawah pertanian. And now he got like I think half 4,000. acre, setengah ekar tanah untuk diusahakan bawah inisiatif pendapatan rakyat. So I think this what hala tuju kita akan pergi lepas ni, which is kita cash transfer sama, but we need to focus on how to empower our society supaya one day dengan pendapatan dia sahaja dia sudah cukup untuk menampung kehidupan. Bukan sahaja cukup, tetapi boleh juga memberi kehidupan kepada orang lain. Yes, betul. betul. So saya rasa Budaya best yang segmen boleh kali ini, segmen kedua ni sembang komen bijak. So kita akan Nampak berhenti bijak rehat. Nampak bijak sikit. So Kau bijak kan? yes, kita akan berhenti rehat 5 minit sebelum kita masuk ke segmen yang ketiga, segmen terakhir, iaitu komen mitos. Jumpa lagi kita dalam Cuba Komen untuk segmen yang terakhir, segmen 3, iaitu komen mitos. So saya nak tanya, mungkin ni dekat luar orang anggap sebagai betul ke tak betul ke. So mungkin saya nak tanya Encik Erhan, kita punya ekonomis hari ni. Satu mitos which is orang selalu cakap, betul ke kalau semua duit negara kita ni dibagikan sama rata pada semua rakyat? So which is we have setiap tahun bajet 300 billion. So 300 billion tu kalau bagi 32 juta, so seorang boleh dapat berapa banyak lah dia punya calculation. Kalau kita bagi sama rata pada semua rakyat, semua orang akan jadi kaya. So kita dah tak pening dah pasal isu miskin Tegar dan sebagainya. So apa pandangan Encik Irhan mitos tentang perkara ni? Mitos ke bukan mitos? Itu Sebenarnya mitos lah. Mitos, Itu yang clear lah, mitos. Katakan kita bajet 300 bilion kan. Kita ada 30 juta Rakyat. penduduk rakyat. Katakan apa? Sekarang 1,000 lah kan. Seorang Yes. 1,000. 1,000 ke? 300 No, billion 300 billion is not 300 bilion. 300 billion. Bagi 32 juta. berapa lah? 33 juta. 10,000. 10,000 Kalau 10,000, nak apa dengan 10,000? Sekejap sebulan ambil lah. So tak adalah kaya mana kan? Tak. Betul? Itu je. So dia mitos. Nak Okay. tambah sikit lah. Okay, Melia. Keperluan setiap orang berbeza. Kalau contoh kita double, maksudnya divide kepada 33 orang juta kat Malaysia ni kan, yang included dengan T20, M40, B40. Kalau lah tadi macam Ayhan cakap 10,000 seorang, mungkin yang miskin akan rasa banyak untuk settlekan apa yang patut. Tapi yang T20, M40 dia akan rasa macam silah gigi je. Kan? So still sama, tak ada apa pun, dia akan sama ada menambahkan lagi beban pada yang ada ataupun mengurangkan beban pada yang betul-betul memerlukan. Macam tu lah. Okay. Pick up Milia bawa poin yang menarik lah. Dalam ekonomi selalu kita ada cerita pasal marginal propensity to spend. So orang yang miskin, bila dapat cash transfer, dia ada propensity untuk spend ataupun minat untuk spend lagi banyak. Betul. Daripada orang yang kaya. Kalau kita bagi duit pada orang kaya, dia lebih suka simpan ataupun invest. Invest yang simpan tu segi ekonomi kadang-kadang kita dua benda yang sama lah. Sebab bila kita simpan dalam bank, sama lah, orang lain yang investkan untuk kita kan. Itu sebenarnya sama lah. Tapi bila orang miskin, dia akan spend. Bila dia spend, ada lagi banyak pusingan lah kegiatan ekonomi yang berlaku bila dia spend. So kita kalau boleh, kita tak nak bagi duit kat orang kaya sama rata. Kita nak ambil tu, kita bagi kepada orang yang memerlukan. Okay. So tu mitos. Okay, so jawapannya adalah mitos. Mitos, tapi dalam mitos tu kita ada point yang kita nak cakap, ialah
kenapa kita tak nak bagi duit dekat orang kaya, kita nak bagi duit dekat orang miskin. Betul. Okey. So saya rasa mitos hari ni kita ambil satu je, boleh ya? Kita Boleh, ambil tak ada satu. masalah. Sebab esok kita Jumaat ni belanjawan. So saya nak minta last sebelum kita tutup. Harapan mungkin Melia sebagai orang dalam industri hiburan dan juga orang yang quite aktif dalam aktiviti sosial dan politik, orang muda. So Melia rasa apa yang Melia harapkan belanjawan daripada PMX ni yang akan dibentangkan pada Jumaat 3 petang ni? Mungkin this is my platform juga untuk menyatakan kegusaran saya sebagai anak muda yang mungkin masih lagi struggle untuk bayar PTPTN. Kalau kita perasan hari tu kita dah potong diskaun kan, kita memang tak bagi diskaun langsung kepada orang kat luar sana untuk bayar PTPTN. So mungkin dalam belanjawan esok saya harapkan kepada Perdana Menteri untuk menimbang semula keputusan apa yang telah berlaku kepada PTPTN yang telah diwawarkan selama ini. Sebab saya yakin dan pasti betul graduan-graduan yang meminjam PTPTN ini ada yang dah bekerja, tapi tak semua orang bekerja dalam taraf dan fasa 4,000 ke atas bagi gaji setiap bulan. Ataupun ada juga yang dah bekerja tetapi struggle untuk biayai keluarga dan struggle untuk bayar komitmen setiap bulan. Contohnya macam rumah, kereta. Sebab kita tahu setiap orang berbeza. Macam saya kata, setiap orang keperluannya berbeza. So mungkin itulah daripada anak muda yang boleh bersuara dalam platform ini, yang mungkinlah orang-orang di atas boleh dengar serba sedikit rintihan yang di bawah. Dan secara generalnya, kesimpulannya, saya mengharapkan belanjawan 2024 ini adalah satu belanjawan yang directly kena kepada orang yang sepatutnya. Bukan mengayakan sesetengah, bukannya lagi membebankan sesetengah. So kita kena berada di tengah-tengah, maksudnya at least untuk membantu kepada yang memerlukan, dan juga yang mana yang betul-betul cukup ini boleh juga memutarkan circle itu untuk memberikan bantuan kepada juga yang memerlukan. Macam tu. Buat PTPTN sambung sikit boleh, sebab boleh. tu harapan orang muda. Sebab saya bukan pelajar yang ambil PTPTN, saya ambil pembiayaan lain. Okay. Of course kalau kita cerita pasal janji, saya rasa semua parti dekat Malaysia ni pernah berjanji untuk hapus PTPTN. Which is I don't think dia agak realistik ketika sekarang. Ya, betul. Tapi kita memang suka janji lah. Suka janji lah. Kita suka dengar benda-benda manis. Betul. Sebab nak tarik tu memang kena manis-manis. So mungkin nak hapuskan tu agak impossible right now lah. Betul. Right now dengan keadaan kita. Apa kaedah yang terbaik Mel rasa sebagai orang yang sebagai seorang peminjam PTPTN, mungkin ada bebanan untuk bayar balik. So apa yang kita harap pada kerajaan, mungkin ada potongan ke ataupun macam mana? Apa yang dilakukan oleh kerajaan dan juga inisiatif from PTPTN itself sebelum ini dah memadai. Meletakkan diskaun 5% kepada yang bayar penuh. Contohnya 25% kepada yang bayar pertama kali. Ada banyak je inisiatif-inisiatif tu, dan kita pun banyak je buat penerangan, komunikasi, bagi tahu dekat orang luar apa nak dibuat dan sebagainya. Cuma saya mengharapkan yang inisiatif-inisiatif ni jangan dihapuskan lagi lah. Jangan dihapuskan so lah. Yang sedia ada ni pun dah okey. Betul sebenarnya. Sebab saya tak bercerita tentang saya sahaja. Ramai rakan-rakan saya di luar sana struggle. Yelah first time bekerja, and then macam mana lagi nak cater dengan kehidupan kat luar sana. Duduk kat kampung tapi nak duduk kat KL yang sangat-sangat mahal. So bila diorang kata ada diskaun itu, sangat-sangat membantu sebenarnya. So mungkin jangan hapuskan, teruskan, tapi beliklah balik semula. Kalaulah inisiatif ini tidak okey kepada kerajaan ataupun income kepada PTPTN, apa yang boleh dilakukan? Mungkin boleh pembayaran balik tu ikut kepada tangga gaji. Boleh. Kan? Ikutlah kepada inisiatif yang telah dilakukan sebelum ini. Cuma jangan hapuskan. Sebab benda tu sangat-sangat sebenarnya membebankan jugalah. Macam saya kata, tak semua orang gaji tu 4,000 ke atas. Betul. Dan tak semua orang gaji tu adalah orang yang memang 4,000 ke atas, tapi mungkin tanggungan dia sangat besar. Betul. Dia tak tahu setiap seorang keluarga dia berbeza. Macam tu. Okay. So Cik Irhan ni orang muda dia nak PTPTN dia lah. Saya tahu Cik Irhan rasa kalau ada PTPTN pun habis dah kan. So apa harapan Cik Irhan dalam belanjawan kat 2024? Saya habis belajar sebelum PTPTN tu ada. Lagi legend. Saya harapan saya sebagai seorang orang yang terlibat dalam teknologi lah kan. Kita nak kalau boleh government lebih
kita lihat teknologi sebagai satu keperluan dalam pentadbiran, dalam perkembangan ekonomi, dalam kegiatan ekonomi, dalam cara-cara kita mendapatkan investment daripada luar ke dalam. Sebab saya rasa teknologi adalah satu cara untuk meningkatkan pendapatan kita. Kenapa kita rasa teknologi ialah satu cara untuk meningkatkan pendapatan kita? Satu ialah dengan teknologi kita dapat increase efficiency sebuah ekonomi ataupun sebuah syarikat. Bila efficiency naik, kita harap kita dapat price our products better lah. Lepas tu kita boleh bayar gaji dengan lebih baik. Itu harapan saya lah sebenarnya, untuk macam mana kita nak grow di ekonomi. Betul. So saya rasa saya pun nampak align dengan Cik Irhan, sebab saya rasa teknologi akan bantu kita satu mendapatkan data yang lebih baik supaya segala tindakan, segala perbelanjaan kerajaan itu lebih cermat, semua based on data. Dan kedua, penggunaan teknologi ni juga boleh meningkatkan mutu untuk kita bergerak ke arah high income nation. Sebab kalau kita masih lagi bergantung harap kepada tenaga buruh, rakyat kita dah tak nak kerja buruh. That's why we need to import pekerja-pekerja asing daripada Bangladesh, daripada Indonesia, Nepal dan sebagainya. But using technology, then rakyat kita akan menjadi sebahagian daripada pekerja sebab it requires skills. Dan rakyat kita berapa ramai graduan kita yang kita keluarkan. So, diorang ni lah yang akan mengisi pekerjaan-pekerjaan yang gajinya pasti lebih mahal berbanding dengan pekerjaan buruh semasa. Betul So, saya rasa tu pandangan daripada dua panel kita untuk podcast episod khas kita kali pertama ini. Tajuk kita menarik dan saya rasa kita dah bincangkan daripada awal tadi, iaitu barang naik atau barang hilang, apa belanjawan boleh buat. Sempena dengan pembentangan belanjawan 2024 yang akan dibuat pada Jumaat pukul 3 petang. So sekali lagi saya terima kasih pada Irhan atas pandangan. Terima kasih. Dan juga Melia. Melia ni saya panggil dia Ratu sebab dia dulu Ratu Hijabista kawan saya. So insyaAllah kalau penonton pastinya kalian ada pandangan dan juga mungkin carangan. So apa kata kita cuba komen. Okay, jumpa lagi dalam next episode. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signing off.